Salam sejahtera, selamat datang ke channel Current Sphere. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Beban kerja puncak kekurangan juru rawat di Malaysia. Kuala Lumpur. Bebanan kerja juru rawat semakin meningkat dan tawaran gaji lebih tinggi di luar negara menyebabkan ramai kaki tangan mula berhijrah bagi meneruskan impian masing-masing. Pengurusi Persatuan Juru Rawat Islam Malaysia, INAM, Zamri Syari berkata, mereka terpaksa melakukan 2 hingga 3 kerja pada satu masa bagi memastikan setiap tugasan disiapkan. Tidak kira juru rawat klinik kesehatan maupun swasta, skop dan beban kerja yang terlampau banyak menyebabkan kami terpaksa multitasking untuk menyiapkan setiap tugasan. Bayangkan, seorang juru rawat menjaga 6 pesakit pada masa yang sama perlu melakukan kerja-kerja pengkeranian dan tugasan domestik ward karena kekurangan tenaga. Katanya, ketika pengagihan lembu dan kambing korban sempena Aidiladha di rumah Teduh Singgah Nur Kasih di sini pada Selasa. Sebelum ini, kekurangan juru rawat diunjurkan kepada hampir 60% menjelang 2030, kata Menteri Kesehatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Dalam mengenangani isu tersebut, beliau berkata antara lain kerjasama antara sektor awam dan swasta dapat membantu untuk mengatasi kekurangan petugas kejururawatan di Malaysia yang diperlukan untuk memenuhi keperluan penjagaan kesehatan. Mengulas lanjut, Zamri mencadangkan kerajaan perlu meneliti semula gaji pemula yang diberikan kepada juru rawat. Menurutnya, dengan membandingkan permulaan gaji pokok sebanyak RM1.797.59 ringgit dan bebanan kerja yang semakin meningkat, ia adalah satu yang wajar untuk kerajaan mengkaji semula kenaikan sekurang-kurangnya bermula dengan tangga RM2.000. Inisiatif itu perlu karena orang ramai menjadikannya sebagai kerjaya yang setanding dengan kumpulan profesional lain seperti dokter yang sentiasa menjadi pilihan utama, tambahnya. Ujar Zamri, INAM mengharapkan kerajaan terutama Kementerian Pendidikan Tinggi KPT, Kementerian Kesehatan Malaysia KKM bersama Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM bekerja sama dalam mempromosikan bidang kejururawatan berkenaan kepada golongan muda. Jelasnya, tindakan ketiga-tiga jabatan tersebut mampu meningkatkan bilangan tenaga mahir dalam bidang itu sekaligus mampu membantras isu kekurangan jururawat di negara ini. Tindakan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Sukri baru-baru ini sebenarnya perlu diberi pujian karena mampu menjaga kebajikan masyarakat. Ini karena pihaknya menawarkan tajaan pendidikan diploma kejururawatan dan menjamin pekerjaan selepas tamat pengajian kepada penghuni Anjung Kasih Yayasan Kebajikan Negara YKN, sekaligus menjaga kebajikan generasi muda yang kurang bernasib baik serta membantu meningkatkan penghasilan jururawat di negara ini, katanya lagi. Kota Kinabalu, Kementerian Kesihatan KKM diminta tidak mengganggu peruntukan membina klinik di negeri ini bagi menampung dana mewujudkan Pusat Jantung Sabah yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk James Ratib, berkata peruntukan RM80 juta yang disebut Perdana Menteri untuk pusat itu seharusnya menggunakan peruntukan baru dari Kementerian Keuangan. Katanya adalah tidak adil untuk mengambil peruntukan pembinaan klinik kesehatan yang kemudahannya sangat diperlukan oleh penduduk terutama di luar bandar negeri ini bagi merealisasikan Pusat Jantung Sabah. Saya heran sebab saya difahamkan bahwa peruntukan sebanyak 80 juta ringgit yang diumumkan oleh Perdana Menteri
adalah uang dari klinik kesehatan yang sudah diluluskan dan disimpan untuk top up peruntukan yang diumumkan Perdana Menteri. Jadi saya minta kepada KKM, mana-mana proyek yang telah diluluskan untuk naik taraf atau membina fasiliti di Sabah ini jangan lagi diganggu, jangan dikacau. Buatlah yang Perdana Menteri umumkan itu melalui Kementerian Keuangan untuk mencari dana uang membina pusat jantung Sabah yang diumumkan 80 juta ringgit itu. Katanya pada sidang media selepas meresmikan klinik Family Care Jalan Pantai di sini hari ini. James yang juga Exco Kesehatan Negeri berkata beliau tidak bersetuju dengan langkah seperti itu dan menyifatkannya sebagai tidak memberi apa-apa makna kepada negeri itu. Sementara itu, beliau juga menegaskan perlunya mengekalkan cadangan sebelum ini untuk mewujudkan pusat jantung Sabah di Hospital Queen Elizabeth II berbanding memindahkannya ke lokasi lain. Katanya, kenyataan Menteri Kesehatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad baru-baru ini mengenai kemungkinan menempatkan pusat jantung Sabah di Hospital Universiti Malaysia Sabah HUMS melambatkan lagi penyediaan kemudahan itu. Matlamat kita memohon Institut Jantung Sabah ini pertama memandangkan kewangan kita pada masa ini belum mengizinkan, maka peruntukan sedia ada sebanyak RM80 juta yang diumumkan itu adalah lebih baik untuk kita menambah fasiliti kemudahan ward pusat jantung kita di HQE 2. Tapi baru-baru ini ada pengumuman daripada Menteri KKM mengatakan akan mempertimbangkan untuk pusat jantung Sabah itu ditempatkan di HUMS. Tapi saya rasa HUMS masih lambat lagi untuk disiapkan. Kita tidak tahu bila ia akan siap, sedangkan kemudahan dan fasiliti jantung ini amat mendesak dan atas sebab itu adalah lebih baik menaik taraf ward HQE 2 katanya. Gendang gendut tali kecapi, kenyang perut suka hati. 2-3 kucing berlari, dah berumur sedarlah diri. Kerajaan perpaduan banyak janji tapi tidak ditepati. PAS. Kuala Lumpur. Kerajaan perpaduan disifatkan sebagai senduk besa tak mengenyang, yang mana hanya menabur janji tetapi tidak ditepati, kata Timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man. Tuan Ibrahim berkata sikap yang dipamerkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kini sama dengan ketika Pakatan Harapan PH yang bertindak menabur janji-janji manis yang dilihat sukar untuk dilaksanakan. Bukan satu, malahan berpuluh janji ini dizahirkan melalui ucapan dan dibukukan dalam buku manifesto pada saban kali pilihan raya diadakan yang akan dilaksanakan oleh mereka jika terpilih menjadi kerajaan, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Terbaru, Kerajaan Perpaduan mendakwa kenaikan harga diesel tidak dapat dielakkan demi menyelamatkan negara yang rugi akibat penyeludupan, namun PH pernah mengkritik tindakan kerajaan terdahulu yang bertindak menaikkan harga bahan api itu. Dipersembahkan angka bernilai berbilion untuk menakutkan rakyat bahwa langkah kerajaan ini adalah tindakan yang betul. Penyeludupan yang berlaku ini sangat besar, kononnya. Jika benar ia berlaku sebesar itu, adakah ianya hanya dipandang sepi oleh pihak berkuasa? Tidakkah ini memberi gambaran bahwa sempadan negara ini sangat mudah dicerobohi? Selamatkah kita ketika ini? Apakah kerajaan hanya mampu berdiam diri tanpa apa-apa tindakan? Kata Tuan Ibrahim lagi. Sebelum ini, Menteri Keuangan
2. Datuk Amir Hamzah mengumumkan harga diesel di semua stesen runcit Semenanjung Malaysia ditetapkan pada kadar Rp3.35 bagi setiap liter, yaitu harga pasaran tanpa subsidi bermula 12:01 tengah malam. Beliau berkata ia adalah harga pasaran tanpa subsidi berdasarkan purata bulan Mei 2024 mengikut formula Automatic Pricing Mechanism. Tuan Ibrahim berkata, sekiranya alasan kerajaan menaikkan harga diesel untuk mencegah penyelundupan, yang perlu diambil perhatian adalah meningkatkan penguatkuasaan serta menekan dan menangkap para penyelundup yang mengkhianati negara dan bukannya dengan menaikkan harga bahan api itu. Bagi meredakan amarah dan keresahan rakyat, maka kerajaan menjanjikan suatu yang agak luar biasa, yaitu menjamin tiada kenaikan harga barangan. Tidak perlu kepada pakar ekonomi, pesawah yang mengusahakan sawah pun tahu bahawa kenaikan harga diesel bakal memberi kesan domino kepada kos sarar diri rakyat. Belum pun sempat seminggu, kita sudah dengar keluhan rakyat akibat kenaikan harga barangan, katanya lagi.